It goes a little something like I can control now. Welcome to the planet room, where all your darkest fears are gonna come for you. Assalamualaikum, saya Salsabila dan kawan-kawan saya yang lain akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Pengaruh Media Sosial Influencer terhadap Sikap Peribadi Pelajar. Jadi pada tahun 2017, telah wujudnya satu kelompok individu yang berpengaruh atau lebih dikenali sebagai influencer. Mereka ini terdiri daripada selebriti, ahli politik, ahli perniagaan maupun sesiapa sahaja yang mempunyai bakat untuk menarik perhatian orang awam. Mereka menggunakan segala kelebihan yang ada dan mengenali siapa khalayak sasaran mereka. Manakala media sosial pula telah mewujudkan suatu persekitaran di mana sesiapa sahaja menjadi terkenal. Media sosial ialah tempat di mana sesiapa sahaja boleh membuat laman masing-masing sebagai satu medium untuk menyatakan informasi, berkomunikasi, memposting kegiatan seharian, foto dan gambar serta banyak lagi. Selain itu, orang ramai dapat menggunakannya tidak kira masa, di mana sahaja atau pada bila-bila masa sahaja. Sikap peribadi ini merujuk sebagai suatu sistem yang teratur tentang perasaan, perangai dan pemikiran individu. Ia termasuklah pendapat individu tentang dunianya dan dirinya sendiri, bagaimana ia berinteraksi dengan persekitaran serta bagaimana perlakuannya dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menurut Dwi Payan NM dan Rahyuda, beliau mengatakan sikap merupakan salah satu konsep yang amat penting untuk digunakan memahami konsumen. Yang ketiga, menurut Setiadi pula, sikap ini merupakan satu ekspresi perasaan ataupun inner feeling yang mencerminkan apakah seseorang itu akan menjadi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju. Apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar pada hari ini? Antaranya ialah kurang keyakinan diri. Ini kerana mereka lebih banyak menghabiskan masa di media sosial berbanding dengan merapatkan diri mereka dengan orang lain. Yang kedua, menarik diri daripada aktiviti sosial secara fizikal. Hal ini terjadi kerana kebanyakan pelajar pada hari ini merasa aktiviti seperti ini hanyalah membuang masa semata-mata. Akhir sekali, mereka mudah putus asa. Masalah ini berlaku kerana mereka takut untuk menghadapi kegagalan sebelum mereka bertemu dengan kejayaan. Perkembangan internet di Malaysia semakin berkembang pesat yang diiringi dengan pelbagai infrastruktur yang mencukupi seperti telefon bimbit, komputer riba dan kos internet yang mampu milik. Para pelajar boleh mengakses media sosial yang mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap aliran maklumat tidak hanya di negara-negara maju tetapi juga di Malaysia. Bagi kegunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook dan seangkatan dengannya sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap pelajar di Malaysia untuk memilikinya. Di kalangan pelajar, pada saat ini media sosial boleh digunakan sebagai tempat kongsi dan tempat untuk mencari rakan baharu yang lebih ramai dan sangat cepat. Pelajar yang hyperaktif di media sosial juga selalu memuat naik kegiatan sehari-hari mereka yang seakan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencuba mengikuti cara hidup influencer yang mereka minati. Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah pelajar akan mengikuti cara hidup influencer dengan tujuan mereka ingin menaikkan keyakinan diri mereka untuk lebih pandai berkomunikasi, untuk mempelajari cara mereka memulakan perniagaan sehingga berkembang maju dan sebagainya. Seterusnya, pengguna media sosial belajar dari orang lain seperti influencer melalui pemerhatian, peniruan dan pemodelan. Apabila seseorang influencer memuat naik video, mereka perlu menitik beratkan tentang kualiti kandungan konten. Menitik isi kandungan adalah elemen utama yang dilihat oleh pengguna dalam video individu berpengaruh. Individu berpengaruh akan menyesuaikan kandungan yang mereka ingin sampaikan agar bersesuaian dengan penonton yang akan melihat video tersebut. Yang kedua, menurut kandungan yang diperibadikan oleh individu berpengaruh dapat mempengaruhi pengguna untuk menerima maklumat dan mempercayai bahawa diri mereka juga mempunyai minat, sikap dan pendapat yang sama dengan individu berpengaruh tersebut. Yang ketiga, model kemungkinan penguraian ataupun elaboration likelihood model adalah satu proses pemujukan yang berlaku sewaktu penyampaian mesej yang disampaikan oleh individu berpengaruh kepada pengikut mereka terutama di media sosial. Di sini dapat dilihat bahawa pengaruh media sosial influencer memainkan peranan yang sangat besar terhadap pengguna. Apa pula pandangan negatif terhadap media sosial? Hasil kajian mendapati bahawa rata-rata pelajar yang menggunakan media sosial dan mengikuti perkembangan isu semasa influencer ini terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan walaupun perkara itu ialah perkara yang buruk. Aplikasi Twitter yang makin meningkat penggunaannya pada masa ini dapat dirumuskan bahawa para pelajar sering mencaci, memuat naik ketidakpuas hatian mereka terhadap sesuatu perkara. Seterusnya, video pornografi.
Sudah didapati di Twitter mengakibatkan ramai pelajar boleh mengakses secara percuma. Hal ini akan menyebabkan pelajar terjebak dan ketagihan video pornografi serta banyak masalah perilaku yang bakal terjadi jika tindakan ini tidak dibendung dan semakin berleluasa. Tahap perkembangan pertama, golongan pelajar pada masa kini banyak menghabiskan masa dalam laman sosial dan tak ikut dengan perkara yang berlaku dalam media sosial. Yang kedua, kecanggihan teknologi pada masa kini adalah banyak berkembang dengan pesat menyebabkan pengaruh teknologi terhadap nilai kepribadian pelajar tidak boleh diabaikan begitu sahaja. Yang ketiga, remaja yang memiliki insting diri yang rendah atau mengalami penurunan insting diri berkemungkinan mengalami masalah depresi. Kajian menunjukkan media sosial influencer yang memiliki pengikut ramai mempunyai dua elemen penting, iaitu kepakaran dalam bidang tertentu yang membawa maksud influencer tersebut mempunyai kemahiran yang diakui pengguna media sosial lain. Sebagai contoh, mempunyai kemahiran dalam berhujah yang dapat menarik minat penonton. Elemen kedua ialah mempunyai tahap dipercayai yang tinggi oleh para pengikut dengan menunjukkan sikap jujur serta amanah di dalam konten. Seterusnya, faktor yang menarik minat pengikut ialah influencer menggunakan komunikasi yang jelas dan gaya bahasa yang cantik. Kesimpulannya, sudah dapat dipastikan influencer memainkan peranan secara tidak langsung dalam pembinaan peribadi pelajar. Kesan positif influencer media sosial kepada pelajar. Kebanyakan pelajar menggunakan media sosial untuk perkara berfaedah. Sebagai contoh, bagi tujuan pembelajaran, terdapat golongan influencer seperti guru yang memanfaatkan media sosial bagi menyampaikan pendidikan kepada pelajar. Selain itu, pelajar juga menggunakan konten yang disediakan influencer sebagai hiburan dengan harapan dapat merehatkan minda. Akhir sekali, tidak semua konten yang disampaikan adalah benar. Oleh itu, pelajar perlu bijak dan mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati terhadap segala perkara, termasuklah yang disampaikan oleh influencer agar tidak mudah terpengaruh. Kesan negatif influencer media sosial kepada pelajar. Pertama, kajian menunjukkan media sosial mempengaruhi golongan pelajar untuk membuat perbandingan dari pelbagai aspek antara satu sama lain dan berkemungkinan mendorong kebohongan kepada pelajar tersebut. Kedua, adalah ia menyebabkan rasa ketidakyakinan diri serta mempengaruhi kepribadian pelajar. Media sosial influencer sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada pelajar dalam pembelajaran. Selain itu, media sosial influencer juga menyediakan manfaat besar dalam pendidikan termasuk kepada maklumat dalam pelbagai topik. Ini dapat dikatakan pelajar mengambil berat tentang influencer kerana ianya sudah terkenal di serata dunia. Ini dapat dikatakan bahawa pelajar lebih gemar menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka berbanding melakukan aktiviti yang lebih berfaedah. Kesan pengaruh media sosial influencer daripada responden berlainan bangsa ialah bagi bangsa Melayu berpendapat influencer ini memberi impak negatif kerana influencer masa kini lebih mementingkan populariti berbanding nilai murni. Selain itu, ada juga yang berpendapat influencer ini mendorong pelajar untuk berjaya dan tidak berputus asa untuk mendapatkan kehidupan yang selesa. Dan juga ada yang berpendapat influencer memberi pengaruh buruk kerana menggalakkan budaya couple. Sebagai contoh, influencer menunjukkan video bersama pasangan mereka walaupun perkara itu haram dalam Islam. Bagi responden berbahasa Cina, mereka berpendapat media sosial influencer memberi kesan yang buruk dalam mendorong pelajar mengabaikan pelajaran kerana mereka menghabiskan masa di media sosial. Seterusnya, ada juga yang berpendapat ianya memberi kesan yang baik kerana pelajar dapat ilmu baharu dan boleh mencari informasi tentang pelajaran. Sebagai contoh, ramai influencer yang mengajar asas dalam bahasa Cina. Akhir sekali, bagi responden berbahasa Cina berpendapat media sosial influencer memberi kesan negatif kerana terdapat ramai di antara mereka yang berkongsi maklumat yang tidak benar dan membuatkan ramai yang mempercaya kerana mereka berpendapat influencer hanya berkongsi maklumat yang benar sahaja. Selain itu, ada juga yang berpendapat ianya memberi kesan yang baik dari segi membuat video tentang bersenam dan pemakanan yang sihat. Cadangan responden untuk menangani isu influencer yang sering membuat konten negatif ialah dengan memberi nasihat atau teguran kepada influencer tersebut. Selain itu, pihak berkuasa perlulah menetapkan konten guidelines atau menapis konten yang negatif dengan lebih ketat. Seterusnya, ada juga responden yang berpendapat dengan memberi cadangan supaya tidak mengikut influencer tersebut dan menyekat akaun media sosial mereka. Kesimpulannya, responden dari berlainan etnik atau bangsa berpendapat yang sama dalam memberi cadangan untuk menangani isu ini. Seterusnya, tanggungjawab sosial. Individu atau pelajar berperanan untuk memperbanyakkan penyertaan dalam kegiatan yang berfaedah dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, dapat mencegah pengaruh negatif yang dibawa oleh influencer dengan menghadkan akses pelajar kepada media sosial. Selain itu, tanggungjawab keluarga terutama ibu bapa dalam memantau anak-anak menggunakan sosial media. Ibu bapa harus peka dengan konten-konten disampaikan oleh influencer yang dilihat oleh anak-anak mereka untuk memastikan maklumat yang disampaikan selaras dengan umur mereka. Ini kerana generasi muda mudah terpengaruh mendapat inspirasi daripada kata-kata seorang influencer. Akhir sekali, masyarakat ataupun influencer itu sendiri bertanggungjawab menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Contohnya, mereka boleh membuat video dengan memakai pakaian yang sopan.
Ini kerana pelajar suka meniru gaya atau trend pemakaian semasa oleh golongan influencer. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.